dalam 1, 2, 3. Oke. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kita mulakan kelas ambil dulu. Jackson ada. Amir? Ada, Cikgu. Amiro adakah? Ya, saya ada. Oke. Bagus semua. Pada hari ini kita mulakan kelas kita pada topik yang saya kaji adalah merejam lembing. Ada semua pernah merejam lembing. Ada atlet kaki sini. Ada. Oke, Jason kamu pernah merejam lembing kan? Pernah. Nama ke sekolah. Wakil rumah-rumah sukan. Oke. Selalunya kamu jarak berapa meter? 8.9. Juga kamu. Oke. Menangkan Jason pernah buat merejam lembing. Hari ini saya akan ajar berapa teknik ataupun langkah untuk merejam lembing. Oke. Merejam lembing merupakan satu acara padang yang kita selalu dipertandingkan balapan yang selalu dipertandingkan. Puluhan 28 meter pada tahun 2008. Kita pergi pada reka bentuk lembing. Ini ada lembing, contoh gambar lembing seperti tunjuk dalam gambar yang putih ini. Lembing biasanya dibuat daripada besi ataupun logam campuran. Lembing juga mempunyai 3 bagian, itu kepala yang bagian yang tajam ini, grip bagian tengah untuk kita pegang, terusnya bagian ekor yang grip itu. Bagian kepala dibuat daripada besi yang 25 cm hingga 33 cm. Seterusnya bagian pegangan grip itu panjangnya dalam 15 hingga 16 cm untuk acara kategori lelaki dan tinggal 15 cm untuk kategori wanita 18 tahun. Dan lelaki bawah berat minimum untuk kategori lelaki ialah 100 gram. Nah, kalau untuk wanita 600 gram. Panjang lembing untuk kategori lelaki adalah antara 250 hingga 200 cm. Manakala untuk kategori perempuan adalah 220 hingga 230. Itu maksud untuk kategori lelaki kan perempuan, maka dia akan lembing lebih panjang dan lebih berat. Untuk kawasan merejam lembing, kita perlukan satu kawasan padang yang luas, di mana dia ada untuk segitiga, di mana dia mempunyai derajat dalam 29 derajat. Bagian atas dia ada lebih kurang 25 meter dan seterusnya panjang. Atas dia ada jarak daripada kita lempar itu dalam 100 meter, 120 meter dan seterusnya panjang. Untuk kita melakukan aktiviti ini antara keselamatan, untuk melakukan aktiviti ini dia perlu beberapa langkah keselamatan sebab untuk kita melakukan aktiviti bahaya. Dia mempunyai antara perlu yang beberapa langkah keselamatan sebab lembing ada beberapa langkah keselamatan dalam yang merejam lembing. Itu pertama beberapa langkah
bawa lembing dalam aktiviti 2 jam lebih itu masa kita mau membawa lembing tentunya kalau cikgu suruh ada semua bawa lembing pada situ, maka kita perlu menghadap ke bawah. Takkan mata lembing itu menghadap ke bawah, sedangkan tidak atas takut, sebab takut kalau kita jatuh dia akan boleh mencederakan kita. Seterusnya kita jangan berlari lah. Bawa lembing raya tuh nanti kalau itu kita jangan berlari lah tuh kalau sampai semua nanti dia kalau kita terjatuh tersangkut apa semua nanti dia akan kena pada diri kita. Masa kita buat latihan tuh pastikan pada masa latihan kawasan mereka kita tentunya kawasan yang seperti buat latihan mereka ini daripada dia tunjukkan nih daripada sini belakang segi sini pastikan tidak orang sekeliling belakang takut dia terkena orang sekeliling sebab takut dia terkena orang lain mencederakan lebih kan dia tajam dia boleh mencederakan orang lain sebab takut kita silap itu matikan orang sekitar kawasan merjam di sekitar kawasan perjaman pelatih juga mesti menjaga giliran itu matikan orang sekitar kawasan merjam dan perlu berada tempat ditetapkan itu bermaksud anda semua kalau cikgu suruh berjalan ini pastikan seorang saja ya ke kawasan perjaman itu yang lain boleh ke kawasan belakang dengan kacau dia melakukan perjaman takut berlakunya kemalangan nanti. Seterusnya perlu penguasaan jururate dengan buat rejaman ketika jururate ataupun cikgu tak ada kawasan padang. Oke semua boleh dapat tekan ini? Boleh cikgu. Paham cikgu. Sebelum kita melakukan aktiviti ini, kita belum melakukan pemanasan badan. Kenapa kita belum melakukan pemanasan badan semua? Elakkan kecederaan. Oke, lalu session besok yang lain. Oke, kita lakukan pemanasan badan ini, kita kasih tubuh kita warming up supaya tubuh kita benar dan bersedia untuk melakukan aktiviti yang seterusnya. Ada 3 jenis aktiviti, jenis regangan, yaitu regangan statik, dinamik, dan spesifik. Regangan statik ini kita seperti yang kita lakukan sebelum ini, kita lakukan aktiviti itu buat regangan dari bagian atas hingga bagian kaki seperti yang dalam gambar tersebut merupakan regangan statik. Seterusnya regangan dinamik. Regangan dinamik ini dia kita melakukan aktiviti yang kita bukan berada di satu tempat tetapi kita terus jalan-jalan. Contohnya ini including with position, direct and ini. Kemudian pada regangan seterusnya adalah regangan spesifik. Regangan spesifik ini dia regangan khas untuk kita melakukan aktiviti regangan limbing. Kita punya otot-otot yang kita guna untuk melakukan regangan limbing. Dia lebih sedia dan kita lebih boleh melakukan aktiviti regangan limbing ini dengan lebih baik. Contohnya run with javelin with high knee, kita berlari secara high knee tapi kita melawan javelin untuk limbing tersebut. Khususnya right side with javelin kita pun sama juga, dan cross step with javelin. Untuk melakukan aktiviti regaman limbing ini kita boleh gunakan 3 teknik, yaitu gaya mereka, di mana limbing akan berpegang di antara ibu jari dan jari telunjuk serta disokong oleh 3 jari lain seperti ini. Gaya ini kita biasa tengok kalau di sekolah orang selalu pakai gaya mereka ini. Seterusnya gaya finish. Finish ini juga kita selalu familiar dengan gaya ini. Itu limbing berpegang di antara ibu jari dan jari tengah. Dan seterusnya gaya pegangan U. Limbing dipegang secara jari telunjuk dan jari tengah seperti ini. Untuk kita melakukan regaman. Oke, seterusnya kita akan pergi pada fase persediaan. Fase persediaan ini di mana kita bersedia untuk melakukan aktiviti regaman.
kita perlu fokus kepada persediaan fizikal dan seperti memegang dan menentukan kedudukan lembing serta persediaan mental. Kita tidak boleh kita harus fokus diri kita untuk melakukan rejaman, di mana kita harus berdiri pada keadaan postur badan yang tegak dan selesa, pegang lembing mengikut gaya pegangan yang dipilih dengan kemas dan selesa. Contohnya tiga cara ini kita boleh pakai nama negara, itu gaya mereka, gaya finish dan gaya pegangan di YouTube. Kita pakai yang mana kita selesa, kita boleh buat rekaman yang lebih jauh. Pegang lembing juga itu mengikut gaya pegangan yang dipilih dengan kemas dan selesa. Lembing berada di aras kepala dan kedudukan 40 derajat seperti dalam gambar ini, seperti begini buat. Pastikan duduk macam itu dan seterusnya. Bagian kepala lembing dalam menghadap ke kawasan ujung yang tajam tuh, yang bagian besi itu harus kita halangkan kepada bagian yang kita berjaman. Itu pada kita mau baling kita baling dari kita lari daripada sini terus kita baling pada saat ini. Kita tidak boleh letakkan bagian ekor di depan, kita mesti letakkan bagian kepala besi itu. Oke, seterusnya pandang ke kuasa rejaman. Ini untuk memastikan kita fokus dan boleh melakukan rejaman dengan betul. Seterusnya pasal lari laras. Kita harus mewujudkan kelajuan yang maksimum dan harus dalam keadaan yang terkawal. Kita sebelum kita melakukan rejaman, kita harus berlari untuk mendapatkan momentum sebelum kita melakukan rejaman. Kita harus memulakan larian sambil memegang lembing pada aras kepala seperti yang laki dalam gambar ini buat. Seterusnya tingkatkan kelajuan untuk mewujudkan daya pecut yang terkawal seperti yang cikgu cakap tadi. Kita perlu lari untuk mewujudkan kelajuan yang maksimum untuk membentuk satu momentum supaya kita boleh lakukan rejaman dengan lebih kuat. Seterusnya langkah terakhir lebih besar daripada langkah yang seterusnya, di mana pertama kita membuat langkah yang sedikit pendek supaya kita boleh lari, dan itu seterusnya kita baru kita buat langkah yang lebih panjang lagi, long step masa kita berlari itu. Terusnya tumit kaki depan, menekan kuat ke tanah semasa memberhentikan larian supaya kuasa larian dipindahkan ke lembing sebelum melakukan pasal rejaman. Seterusnya pasal rejaman. Pasal rejaman ini dia memerlukan pemindahan kuasa kaki ke lembing untuk memberikan kelajuan yang maksimum pada rejaman. Seterusnya dalam keadaan tumit kaki ke hadapan menekan ke tanah, kilaskan badan ke sisi. Seterusnya kilaskan badan ke sisi dan belakang dengan menggunakan tangan bebas dan kuasa rotasi pinggang. Kita menggunakan kuasa bisa melakukan ini, nanti cikgu akan tunjuk satu video bagaimana untuk melakukan rejaman yang betul menggunakan kilaskan badan dan menggunakan tangan bebas dan kuasa rotasi pinggang ini. Sebenarnya belak lembing ke belakang seperti yang laki ini buat, dia letakkan lembing itu bagian belakang dan trik ke atas dan ke hadapan untuk melacakkan lembing. Seterusnya pakuan ini memerlukan rotasi pinggang dan hentikan ke belakang untuk menambahkan kuasa rejaman. Oke, boleh tangkap silakan. Boleh juga. Dan cikgu perlu lagi kalau ada soalan boleh tanya saja. Oke, cikgu. Oke, lanjut. Oke, seterusnya pada fase ikulaja. Pada ikulaja ini dia fase terakhir itu penyerapan daya dan stabilkan pergerakan selepas merejam adalah amat penting. Supaya saja lembing dilepaskan, langkah setapak ke hadapan dan mendarat dengan sebelah kaki. Di mana kita tidak boleh langsung melakukan rejaman itu, kita tidak boleh dengan kedua-dua kaki. Imbangkan badan dengan kaki yang sebelah lagi. Contohnya kita melakukan rejaman tersebut. Pada lepas kita melakukan rejaman tersebut, kita akan terus ke tubuh kita akan otomatis ke hadapan dan
kita tidak boleh dalam kedudukan kaki kita dua-dua tuh, dimana kaki yang setapak harus berada di hadapan. Rendahkan badan bagi mengimbangi dan menstabilkan kedudukan badan, khususnya kawat gerakan supaya tidak melepasi garisan lengkung bulatan. Ini amat penting, kawat gerakan supaya tidak melepasi garisan lengkung hadapan, di mana tubuh kita tidak boleh limpas garisan tersebut. Sebab kalau kita limpas, di mana tubuh kita akan batal. Oke, ini satu masa ini kita boleh lakukan satu permainan kecil di mana kita boleh ini untuk memastikan latihan ataupun untuk melakukan lakuan yang betul supaya kita boleh bertanding dengan rekan-rekan atlet kita, yaitu bukan satu pertandingan nasional di mana kita boleh melakukan permainan kecil ini supaya kita ada rasa sesuatu mood teman. Dimana permainan kecil ini dia berunsurkan pertandingan, kita spesifikkan kepada mengguna gaya finish ataupun kita berguna juga gaya Amerika ataupun gaya U tersebut. Dimana kita tidak melakukan larian, dimana kita melakukan rejaman tersebut secara statik, dimana kita melakukan rejaman, kita tidak berlari, sepatutnya berlari, tapi untuk permainan kecil ini kita tidak berlari, kita hanya lakukan rejaman terus saja. Untuk kita cari pemenang, mana pemenang akan ditentukan mana lembing tersebut dalam keadaan yang jauh, tetapi dalam kedudukan lembing tersebut tidak batal. Dimana lembing batal, kira-kira kalau dia sampai saja tanah, terus dia merata, dia kepala lembing dia tidak mencucuk ke arah tanah. Aktiviti ini dia untuk kita pasti pemenang. Pertama, dia harus jauh. Kedua, dia harus jarak dan ketetapan. Kita ada satu ketetapan di mana pada saat tersebut kita tidak boleh keluar daripada kawasan rejaman tersebut. Tentunya ini merupakan satu pada lembing di mana kita akan melakukan rejaman daripada bagian sini dan melakukan rejaman terus. Dia tidak boleh keluar daripada kawasan 29 derajat ini. Dia harus dalam keadaan sini dan dia punya kepala lembing haruslah tercucuk pada tanah, baru tersebut dikira sebagai tidak batal. Oke, selepas kita melakukan aktiviti ini, kita harus melakukan penyejukan badan. Anda semua pasti tahu mengapa kita melakukan penyejukan badan. Boleh saya beritahu satu contoh mengapa kita perlu melakukan penyejukan badan. Melakukan suhu badan. Betul. Seterusnya yang lain. Apa pendapat? Kalau salah, Cikgu tidak marah, tapi Cikgu akan betulkan. Mengapa kita perlu melakukan penyejukan badan? Pas kita buat semua aktiviti itu, mengapa kita perlu sejauhkan kita punya badan? Cikgu, untuk elakkan berlakunya kekejangan otot. Itu juga betul. Sebab kalau kita melakukan aktiviti, lepas kita melakukan aktiviti tersebut, pasti semua otot kita dalam keadaan tegak. Kita melakukan penyejukan badan. Oke, penyejukan badan ini dia ada beberapa prosedur yang kita akan melakukan penyejukan badan pada bagian kaki. Itu kepala gerakan ke kiri dan ke kanan, kemudian tunduk dan lengan ke atas. Tangan diangkat ke atas, depan ke kiri, ke sisi, dan ke kanan sehingga menimbulkan kesan rasa pada otot besar dan tricep. Terus seterusnya pinggang dibengkokkan ke hadapan, sisi kanan dan sisi kiri dan
si dalaman. Anda semua pun tahu bagaimana menjaga badan seperti yang kita buat activity yang sebelumnya. Khususnya otot diangkat, lutut diangkat menjejak dada. Tapi kali ini Cikgu aja bagi terang sedikit lah untuk Anda semua. Bagaimana untuk menjaga badan. Menjaga badan ini dia seperti kita selalu buat. Seperti Cikgu aja kepada sebelum ini. Itu tapak kaki buat gerakan diversi, fleksi, depan dan belakang. Yang paling penting adalah tarik nafas panjang, kemudian hembus. Ini kita boleh buat dalam sebanyak 3 kali ataupun lebih. Dia untuk memastikan oksigen. Kan kita semasa kita melakukan aktiviti di mana otot-otot kita dia akan punya satu kekurangan oksigen. Itulah kita melalui tarik nafas panjang ini supaya oksigen dapat mengalir dalam otot dan mengisi semua ruang otot-otot supaya darah oksigen dapat diangkut ke bagian otot badan. Kita boleh buat sebanyak 3 kali, oke? Itu untuk pengajaran running itu saja pada saya. Seterusnya saya akan bertanya beberapa soalan untuk menguji kepahaman Anda semua. Soalan pertama Cikgu adalah berapakah saya selumbing untuk bagi kategori wanita? Saya Cikgu. Ya, Saya mau cuba jawab soalan tu. Okey, saiz untuk lembing untuk bagi kategori wanita dia sepanjang 2.20 meter. oke, bagus. Soal jawapan yang tepat. Untuk seterusnya gaya rejaman lembing. Ada beberapa gaya rejaman lembing dan apa gaya rejaman tersebut? Boleh Cikgu tanya? Seorang? Kalau seorang Cikgu tidak marah. Pasti kita yakin untuk mencoba. Ini kan? Saya nak coba Cikgu. Boleh? Teruskan. Gaya rejaman lembing yang saya tahu ialah gaya Amerika. Betul. Terusnya? Seterusnya gaya finish. Betul. Dan last sekali yaitu gaya pegangan ju. Oke, nah, bagus Jason. Itu kita untuk melakukan rejaman lembing itu dia ada bagi pada 3. Seterusnya kita pada soalan yang ketiga itu bagaimanakah pendaratan lembing yang dikira sebagai tidak batak? Saya Cikgu. Saya. Oke. Kalau dikira tidak batal ni maksudnya lembing tu akan dia tercucuk di tengah padang tu. Itulah. Oke, betul. Di mana kepala lembing itu harus mencucuk bagian kanan. Ketika dia pertama lakukan pendaratan tu dia kepala lembing dia harus tucuk pada tanah. Oke, bagus. Untuk keluasan padang pula bagaimana? Berapa keluasan padang? Cikgu ada cakap sebelum ni keluasan padangnya? Berapa? Masih ingat apa yang Cikgu cakap sebelum ni? Keluasan padang? Ataupun lupa? Lupa Cikgu. Aduh, Cikgu baru saya sudah cakap tadi. Oke, saya pergi ke bahasa Padang tersebut. Ini kawasan lembing. Kawasan dia kita dapat tengok panjang dia daripada kita melakukan rejaman tersebut hingga ke ujung dalam 100 meter di mana kita kawasan rejaman tersebut ia terbuka pada 29 derajat. Kita ukur pada bagian bawah sini. Seterusnya dia pada 100 meter tersebut dia akan berakhir pada 25 meter. Oke, tak? Cikgu boleh ulang semula? Oke, Cikgu ulang semula. Panjang padang 100 meter,
itu kan dia dalam bentuk V, itu dalam 29 derajat, dan bagian ujung 100 meter tersebut dia akan 25 meter. Paham kah? Seperti dalam gambar ini. Ini panjang dia dalam 100 meter. Terusnya bagian atas dia ni dia akan 25 meter, di mana bukaan bentuk ni dia dalam sudut ni dia 29 derajat. Paham? Paham tu. Oke, terusnya apakah kita perlu fokus ke hadapan semasa melakukan rejaman? Ini kan, mengapa kita perlu fokus ke hadapan untuk melakukan rejaman tersebut? Kan kita masa persediaan tuh kita harus fokus ke tempat yang kita tuju tuh. Ini cikgu tidak ajar, tapi ini soalan yang berbentuk hebat untuk menguji kepahaman Anda semua. Mengapa kita perlu fokus ke hadapan? Paham tak? Saya nak coba, cikgu. Boleh. Kenapa kita perlu fokus ke hadapan untuk melakukan rejaman? Karena untuk menghasilkan rejaman yang sempurna. Contohnya menepati lako, menepati ketepatan, dan Oke, betul. Dan lembing itu tercucuk ke tanah. Oke, iya, Itu penyebab saya. betul juga. Itu tujuan untuk memastikan lembing kita tidak tersasar dan tidak batal, baik tidak fokus di mana arah tuju kita mau rejam lembing. Oke, cikgu tadi lupa untuk metode video bagaimana melakukan rejaman lembing yang betul. Ini dia. Kita pergi ke kejap. Cikgu stop. Seterusnya cikgu buka untuk tayang video. Kita pergi kepada video untuk ini merupakan video bagaimana kita untuk melakukan satu teknik yang betul untuk melakukan rejaman lembing. Kejap cikgu tunjuk, cikgu stop sharing dulu. Oke, kamu dengar suaranya. Nampak ke video semua? Nampak. Oke. Terus sini kita dapat tengok bagaimana dalam video ini bagaimana betul cara melakukan laporan yang betul dan teknik larian. Kita penting yang cikgu cakap tadi, dia bermula pada langkah yang pendek, lepas itu dia lari laju dan terusnya pada langkah yang lebih cepat. Kamu semua boleh perhatikan bagaimana kedudukan tangan dan kedudukan kaki dan bagaimana dia untuk melakukan satu rejaman yang betul. Kemudian kita dapat tengok kaki dia tidak melepasi garisan tersebut. Kalau lepas itu sebelum begitu terbang dia otomatis akan batal. Kita tengok dia bermula pada larian perlahan dahulu. Seperti yang cikgu katakan sebentar tadi, tidak boleh ada orang di hadapan kuasa untuk kita melakukan rejaman. Itu video pada cikgu itu adalah yang terakhir, dan murid-murid semua ada soalan-soalan yang Anda kurang paham. Ada cikgu. Ya. Saya ingin bertanya ni. Okey, soalan dia,
Apakah kesalahan yang sering dilakukan oleh peserta yang akan mengakibatkan rejamannya batal? Cikgu ada terangkan. Okey, itu cikgu ada terangkan sedikit. Faham. Di mana peserta tidak boleh menentukan jumlah langkah dan jarak yang sesuai untuk melakukan larian sehingga menyebabkan kakinya menyentuh dan melepasi penanda. Kita tengok kat video tadi di mana ada satu penanda sebelum dia melakukan rejaman. Kedua adalah peserta melakukan larian awal di luar lorong dan kawasan yang disediakan. Itu yang selalu yang tidak dapat kesalahan yang sering dilakukan oleh peserta. Seterusnya seperti yang cikgu tadi, di mana link yang dia rejam tu kepala link itu tidak tercucuk dari bagian tanah lebih dulu untuk sebelum link tersebut mendarat. Okey, faham tak? Faham. Okey, seterusnya Faham. soalan yang lain. Okey, ada lagi. Di sini saya ada dua. Okey. Okey, soalan pertama ialah apakah aspek keselamatan yang perlu diutamakan semasa aktiviti rejaman lebih itu? Aspek Semua sudah jelas. Aspek keselamatan yang pertama, kita pastikan pergerakan orang di sekitar pasar rejaman. Di mana kita pastikan pasar rejaman tersebut ada orang pun, walaupun bukan berada di kawasan rejaman tersebut. Pastikan di situ kosong. Ini untuk mengelakkan kemalangan semasa kita merejam link nanti terkena pula orang lain. Seterusnya para pelatih juga dia harus menunggu giliran mereka untuk melakukan rejaman, di mana mereka tidak boleh berkumpul di tempat orang yang melakukan rejaman. Okey, kedua. Okey, soalan kedua, seperti yang cikgu cakap tadi, untuk menghasilkan rejaman yang sempurna, apakah kasut yang sesuai untuk digunakan semasa melakukan aktiviti rejaman lembing, cikgu? Okey, bagus soalan tu. Kasut yang kita sesuai untuk atlet rejaman tersebut adalah contohnya spike. Spike dia ada gigi grip tu, dia boleh membantu untuk mengelakkan kita tergelincir semasa kita melakukan rejaman. Jika kita menggunakan kasut getah tersebut, hendaklah dipastikan kasut itu dalam keadaan baik, terutamanya pada bagian tapak. Sebab kalau spike dia ada besi ke bawah tu, grip dia tu, supaya masa melakukan larian rejaman tersebut, maka risiko untuk kita tergelincir adalah amat kurang. Okey. Terima kasih, cikgu. Okey. Terus yang lain soalan. Saya tanya dengan rejaman ini. Misalnya perusahaan spread yang sesuai digunakan dalam sukan merejam lembing. Kita stres. Ya, betul, bagus banget. Pertama kita masa melakukan rejaman kita fokus dalam menggunakan rejaman lembing kita tersasar ataupun kita sebagai kata pertama kita guna kita stres untuk terutamanya masa dengan kita perlu melakukan beberapa tes, contohnya teknik visualisasi. Teknik ini kita agak karena kita mau lari lembing, karena kita sasaran kita untuk melakukan rejaman sepertinya relasi kita menarik nafas ataupun nafas di bawah sebelum sampai dia akan menjadi lembing untuk lepaskan bawah itu untuk menghilangkan mereka punya tekanan untuk rejaman yang lebih betul dan dengan jarak yang lebih jauh. Okey, bisa.
terima kasih. Ini sebentar. Adalah perusahaan sendiri maupun investasi yang tersebut. Sudah semestinya kalau kita sukses, kita tidak fokus. Kalau kita tidak fokus, maka kita punya lakukan atau berapa bulan di penyelenggaraan yang tidak sampai kita stres, maka kita punya lakukan ataupun ini juga akan mempengaruhi kita punya teknik rekaman yang betul untuk melakukan rekaman yang jauh dan tidak patah. Ada soalan kita? Saya rasa dah mati, Bu. Oke. Semua kalau sudah untuk kelas hari ini, kalau Anda semua ada soalan pasti kamu semua boleh tanya ke cikgu, kalau cara pesan ke